Sebab kita 90 kan. Yang ni baru ada berapa orang? Kalau tolak saya baru 9 orang. Jadi baru 10% lah daripada 90 orang. Okey, kita tunggu kawan-kawan kita sekejap. Mungkin ada yang baru solat ataupun yang tengah makan dan sebagainya. Okey, yang mana yang ada ready dulu. Okey, macam biasa santai-santai saja. Jangan stres sebab kelas kita sampai ke malam. 10.30 10.15 kan. Okey, sebelum ni kita berhenti dekat yang kuis tu. Okey. 7 dengan 8 kalau tak silap saya. Jadi yang tu saya rasa ada yang salah tapi saya dah bagi teguran lah yang salah. Okey. Mana lagi ni? Baru 9 orang. Adalah yang bagi tahu dekat saya ada urusan sekolah. Macam taklimat apa tu? Taklimat kerja khusus dan sebagainya. Okey. Jadi yang mana ada nanti kita akan start dululah. Semua sihat kan? Ataupun ada yang macam tak sihat ke, sakit tekak ke, demam ke, tak ada? Sihat semua. Okey. Jadi nanti tengah-tengah kelas saya akan bagi link kehadiran. Okey, boleh isi dalam tu. Okey, kita masih lagi tunggu kawan-kawan kita. Kita bagi lagi seminit, 5-3-2 jam saja kita akan start lah. Slow-slow sementara kawan kita masuk. Kalau kita tengok kes hari ni 17 kes. 17,000, masih lagi banyak. Jadi maksudnya kat sini PKP dengan darurat tu tak function lah. Merugikan masa kita beberapa bulan saja. Sebab yang paling terkesan bukannya saya pun terkesan. Ada ramai orang dekat luar pun terkesan. Baru-baru ni dekat malam dekat Bacok. Ada yang bunuh diri. Ada yang dekat Pekan Pahang. Bunuh diri juga, pekerja daripada Sarawak. Dia mungkin tak dapat bagi duit dekat family dia beberapa bulan dah. Jadi dia tertekan dan dia ambil keputusan bunuh diri. Jadi yang ni bukan patutnya tak berlaku lah. Okay? Kalau macam mana sukar sekalipun ada cara lain. Okay? Ada jalan keluar dia. Okay. Berapa orang? Bolehlah 20 kan, tolak saya. Okay, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Jadi kita akan sambung sikit yang sebelum ni. Sebelum ni kita habis dekat yang soalan 7 dengan 8 tu. Okey, sekarang kita nak tengok sikit macam mana kita nak lakar setiap fungsi trigono berikut pada paksi yang sama. Okey, siapa yang ada modul tu boleh buka lah. Yang dia ada 2 line yang terakhir. Okey, yang muka surat yang kita buat quiz tu juga. Siapa yang tak ada, jangan risau. Saya akan tulis dekat depan lah macam biasa, satu persatu. Sama juga, saya peringatkan lagi sekali, kalau tak faham dekat mana-mana, terus tanya saya. Kita nak smooth daripada awal. Jadi kalau smooth pada awal, lancar daripada awal, nanti kita akan senang lah untuk buat benda ni. Okey. Jadi kita nak cuba habiskan silibus kita secepat mungkin. Lepas pada bab ni, kita akan buat laju sebab dia senang saja. Target saya, kita akan habis sebelum percubaan. Okey, trial. Dan kita akan tumpu kepada soalan-soalan SPM yang sebenar. Real case punya. Okey, jadi tanpa buang masa kita tengok dulu. Yang ini, lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okey, macam kita tahu sebelum ni kalau sin bentuk dia macam mana. Kalau cos dia akan mula pada atas. Kalau tangent dia ada garis-garis tu kita akan macam parabola ataupun kubik. Okey, tak apa, nanti siapa tak ingat saya tunjuk balik. Okey, kita akan buat lakar
setiap fungsi trigo trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okey, macam Nazmi ke siapa yang gunakan bahasa Inggeris tu? Okey, yang ni benda yang sama juga. Sketch each of the following trigonometric function on the same axis. Okey. Tapi saya tak tulis lah, nanti jadi panjang pula kan. Okey, yang mana kalau macam dia ambil DLP betul-betul tak faham, tolong bagi tahu saya akan guna juga term-term yang bahasa Inggeris tu lah. Tapi yang ini tak ada apalah, axis saja ataupun paksi. Okey, jadi kita akan dapat satu soalan. Kita tengok contoh satu, example one. Okay, macam biasa, satakan test kita ada X dengan Y. Lepas tu kat sini 1, sini 1. Negatif lah, bawah negatif. Okay, kita ada 0, 90, 180, 270, 360. Okay, semua ni darjah kan. Ni bukannya panjang ke apa, cm ke apa tak. Dia ialah degree ataupun darjah. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Yang ni dia bagi dekat kita yang pertama, Y sama dengan 2 sin X. Okay, dah berapa orang sekarang? 34 tolak saya. Zera. Okay, kita akan buat yang lukis ni. Okay, yang ini baik. Jadi ingat lagi ya, macam mana kita buat. Alamak, tak best lah wire ni. Takut. Okay, kita tengok yang pertama. B1. Okay, kita ada dekat sini Y sama dengan sin X. Okay, Y sama dengan sin X. Jadi kalau ikutkan, mana soalan saya? Alamak, hilang pula. Okay, dia bagi dekat sini. Dia guna warna biru untuk plot ni. Okay, kita akan dapat. Yang ni bukannya, ni tak ada pun. Saya cuma buat yang biru tu untuk saya tak mau tersasar lah sebab saya buat free je. Okay. Jadi yang ni kita akan dapat kat sini lah. Macam ni. Macam biasa. Okay. Kita ada yang macam ni. Yang first punya. Okay. Lepas tu kita ada 2 sin X. Okay. Macam biasa ambil calculator. Okay. Ambil calculator. Okay. Tekan. Okay. 2 sin. Okay. Yang pertama sekali kita tekan kosong dulu. Jadi kita akan dapat ialah kosong. Jadi kita tanda kosong. Okey, ada yang tanya-tanya, ada yang tanya, siapa yang tak ada modul tu. Okey, dalam modul kita memang dia dah ada lukis dah ni. Okey. Dia ada dah lukis ni. Jadi soalannya ialah lakar setiap fungsi trigo pada paksi yang sama. Okey, kita nak lukis atas ni pula, tapi kita guna yang ini. 2 sin X. Okey, jadi kita akan dapat yang first ni ialah, okey, kita tekan kita dapat kosong. Okey, kita tekan untuk 90 pula. Okey, 2 sin 90. Okey, kita akan dapat 2. Okey, tanda dulu dekat 2.
Ni atas sikit lah. Okey. Buat. Kurang kat sini. Okey, lepas tu kita tekan pula 2 sin X ni kita ganti 180. 2 sin 180 kita akan dapat kosong. Okey, tanda dekat kosong. Lepas tu kita tengok 270 pula. Dia mesti akan dapat negatif lah ni. Okey, 2 sin 270. Okey, kita akan dapat negatif 2. Okey, negatif 2 lebih kurang dekat sini. Tu macam tinggi sangat eh. Boleh lah. Sebab yang ni kita agak saja. Okey, last kali kita akan tekan ialah 360. 2 sin 360. Alamak, 36 pula. Okey, kita akan dapat kosong lah. Okey, kat sini. Jadi kita akan lukis yang lagi satu. Yang lagi satu ni saya guna warna merah lah. Nampak sikit dah merah dah plot dah. Saya guna warna hijau. Okey, kita akan dapat sama juga tapi dia akan jadi besar sikit lah. Okey. Dia akan jadi macam tu. Okey, untuk yang first ni, siapa yang masih blur-blur dia tak faham? Ada tak? Semua okey eh? Tenang je kan? Okey tak okey ni? Okey, saya faham ada yang tak print modul lagi. Dia kata nak lukis ni lambat. Okey, cuma tengok dulu. Nanti bila print ataupun buat dalam buku latihan, okey, aplikasi balik yang ini. Okey? Boleh eh? Nanti ada nak lukis kata lambat lah apalah, tapi kalau nak lukis okey. Tapi saya bagi pilihan lah. Sebab yang ni cuma, yang ni dia tak akan dalam exam kalau kita tengok dia tak akan minta lah kita lukis balik atas ni. Ni lebih kepada knowledge, pengetahuan kita. Tapi kena ingat, walaupun dia tak ada, nanti bila kita kerja, bila kita di universiti akan ada balik. Oh, terkeluar. Okey, boleh. Nazmi terkeluar. Okey sebab sekarang ni musim hujan Kita dah menghampiri musim tengkujuh. Musim tengkujuh bila? Ni bulan berapa? Lambat lagi. Lebih kurang bulan hujung 9, 10, 11, 12. Itu waktu musim tengkujuh lah. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, yang pertama sekali, sebab saya tunjuk ni sebab link kehadiran belum lagi. Oh, terlajak tidur. Okey. Okey, link kehadiran nanti saya bagi kat tengah-tengah. Kalau tidak saya kena bagi banyak-banyak kali. Okey. Nanti bila tengah-tengah waktu kita rehat ke apa saya bagi. Jadi tak ganggulah kelas kita. Kalau saya bagi tengah-tengah tu mungkin nanti ada yang minta lagi, lepas tu nak isi lagi. Saya terang kat depan tak nampak. Jadi nanti saya akan bagi waktu kita rehat lepas sejam tu saya bagi. Okey. Jadi kita tengok yang ini. Okey, saya ulang balik sebab ada tadi kawan kita baru join. Bukan soalan macam ni full mark lah. Bukan soalan dalam exam nanti tak ada lah macam ni. Takkan senang sangat dalam SPM kita belajar daripada darjah 1 sampai lah form 5 lukis semula tak. Yang ni lebih pada knowledge, okey, pengetahuan kita. Okey, jadi kita akan dapat dia akan bagi yang biru ni yang biru ni dengan yang ni. Yang hijau ni bayangkan tak ada lagi. Lepas tu dia minta kita lakar setiap fungsi trigonometri pada paksi yang sama. Kita kena sketch dia. Okey, sketch saja. Jadi macam mana kita nak dapat point yang hijau ni? Kita tekan kalkulator 2 sin X. Okey, 2 sin X. Jadi bila kita tekan saja kalkulator 2 sin, okey, X ni kita gantikan dengan kosong, kita akan dapat kosong juga. Sebab tu saya plot dekat sini kosong. Okey, lepas tu kita ubah, kita tengok yang kedua pula. Y. Okey, kita tekan lagi kalkulator kita 2 sin X. X ni kita gantikan dengan 90. Kita akan dapat 2. Jadi kita plot dekat 2. Okey, lepas tu kita tengok pula yang ketiga 180. Jadi 2 sin 180 tekan kalkulator kita akan dapat kosong. Jadi saya plot lah kat sini. Okey, yang merah ni. Okey, lepas tu kita tengok 270 pula. Bila 270, 2 sin X, X ni kita gantikan dengan 270, kita akan dapat negatif 2. Jadi kat bawah lah. Positif atas, negatif bawah. Okey, lepas tu last kali 360 kita tekan 2 sin 360 kita akan dapat kosong. Jadi kita plot kat sini. Jadi kita cuma buat satu lagi garis.
ikut pada plot yang baru. Okey, semua jelas kan? Nazmi jelas? Jelas. Oh, Nazmi kan Azim, saya tersilap tengok. Okey, sebab jauh juga ni jarak saya dengan laptop. Jelas kan? Cantik. Okey, boleh dapat 4 flat lah ni. Okey. Easy. Awal lagi. Jangan tak mencapai lagi. Ulang lagi. Okey, boleh. Okey. Jadi yang ini nanti kita akan buat juga. Okey, saya ulang sikit saja. Nanti kita buat baru nampak lah. Okey. Jadi yang ini dia akan bagi angka hijau ni tak ada lagi. Nanti kita cuma tekan calculator kita 2 sin X gantikan dengan kosong, X tu 90, 180, 270, 360. Kita akan dapatlah. Okey, yang pertama kosong kita akan dapat kosong. Kita tekan 90 nanti kita akan dapat 2. Okey, 180 kita akan dapat kosong balik. 270 dapat negatif 2. 360 kita akan dapat kosong balik. Betul kita cuma plot saja. Okey, yang ni tak nampak lagi. Kita buat latihan, okey. Okey, buka muka surat yang belakang sekali. Okey, belakang sekali. Okey, kita ada yang dua ni, tangent punya. Okey. Jadi saya lukis kat sini siapa yang tak ada modul. Okey, nanti baru kita nampak. Dia sama je. Okey, saya buat dulu. Y kosong X. Negatif 1, negatif 2. Okey, jadi yang kat sini dia bagi ialah Y sama dengan tangent 0.5 X tambah 1. Okey. Ingat balik kalau yang tambah tu ialah pintasan Y ataupun Y intersect. Okey, jadi saya lukis dulu. 0, 90. Ingat yang ni 180 kan? Satu dia. Dia punya circle tu 180 je. Kalau yang tangent dengan cos, ingat balik yang kita kena bahagi dengan B tu, yang tu 360. Okey. Jadi dia ada garis macam ni lah. Okey, kalau kita ingat. Dia ada macam ni. Alamak, ini kena condong. Okey. Okey, kita ada macam ni. Nanti kita kena lukis lagi kat atas ni pula. Okey, jadi kita akan tengok. Y tangent. Okey, yang ni kita tak nampak lah sebab kita tak guna kertas graf apa. Sebab kita sketch saja. Okey, jadi kita buat balik. Okey, ni masukkan tangent 0.5, okey, kurungan. Ini kita masukkan kosong. Masukkan kosong. Ada yang tak tahu pula kan nanti. Okey, tangent. Nampak tak? Alamak, jadi gelap. Jadi gelap pula. Lampu banyak terpadam ni. Okey. Tangent 0.5 kurungan, masukkan kosong dulu. Okey, masukkan kosong, lepas tu tambah 1, tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat 1. Nampak tak? Kita dapat 1. Ni soalan mana? Okey, dalam modul kita yang sebelum ni. Okey, yang ini yang kita buat kuis tu. Okey, dia ada lagi satu muka surat yang belakang, yang last sekali. Yang ini. Okey, yang ini. Okey, dapat Diana? Jumpa tak? Yang belakang sekali, yang modul sebelum ni. Okey, jumpa cantik. Okey, jadi kita akan dapat macam ni lah. Okey, kita dapat 1 kan. Saya guna warna merah nampak sikit. Okey, kita dapat 1. Jadi kita mulalah daripada 1. Sama juga, tapi kita mula pada 1.
Sama juga macam ni tadi, yang original, yang biru tu, lepas tu kita dapat yang bacaan ni yang besar lagi. Dia akan dapat sama je. Okey? Sebabkan kita kira dapat satu, kita start dia pada satu. Sekali lagi guna kalkulator. Okey, boleh. Cuma gelap lah kat sini. Okey, boleh nampak ah? Okey, kita cuma key in yang ni saja. Tangent 0.5. Okey, tekan dulu tangent 0.5. Okey, lepas tangent 0.5 tu kita akan key in x pula. Okey, x kita kosong lah. Okey, kita start pada kosong. Jadi kita buat kurungan, tekan kosong, tutup kurungan, tambah 1. Sebab apa tambah 1? Ni. Tekan balik. Cuma x ni saja kita gantikan dengan kosong. Okey, link attendant nanti saya akan bagi masa kita rehat nanti. Okey, saya belum bagi lagi. Okey, yang ni. Jadi kita dah tekan semua dah, tekanlah sama dengan. Dan kita akan dapat ialah 1. Okey. Jadi starting kita ialah 1 lah. Ni kosong original. Kita guna yang merah kita. Start pada 1. Ini sketch saja. Okey, tak apa. Okey, awal lagi kita baru soalan yang kedua ni. Ni kita buat yang ni sikit, nanti kita akan masuk tajuk baru yang tajuk 6. Yang ni ialah tajuk kita akan masuk tajuk 7. Yang ni ialah tajuk 6. Okey, macam bagi yang baru masuk, saya akan cuba habiskan awal silibus kita sebelum trial. Lepas tu kita akan tumpu kepada yang exam saja. Jadi memang insya-Allah lah boleh skor lah. Okey. Dan dalam masa yang sama kena buat jugalah usaha sendiri. Yang mana Muslim dengan cara Muslim, yang mana yang non Muslim, boleh buat dengan cara dia sendiri. Okey. Dia dalam agama kita dia ada usaha, doa dengan tawakal. Tak boleh doa saja, tak ada usaha tak boleh juga. Okey. Yang paling penting main dia, kunci dia ialah usaha. Ada orang kata usaha pun nanti dapat teruk. Okey, ini kena jelas itulah kalau saya bagi tahu dekat luar, saya selalu bagi talk juga dekat universiti, dekat tempat saya belajar dulu. Bila saya bagi tahu dekat situ, ada pensyarah lah kan, ada pensyarah, ada macam dekan apa semua kan. Dia kata ini kena bagi dapat pointer yang tinggi lah. Tapi saya kata pointer sederhana tak apa, rendah pun tak apa, janji skill. Okey, skill boleh sebab kilang nanti dia akan tanya ni saya bagi tahu siap-siap lah bagi semua bersedia. Bila habis universiti nanti kita tak ada pengalaman lagi kan. Tapi bila kita interview dia nak apa? Dia nak experience, pengalaman. Jadi kita kena sediakan portfolio kita. Apa yang kita belajar tu kita sketch ke apa, kita letak dalam, kita compile dalam satu file. Nanti bila bos tu tanya, your experience. Jadi kita mana ada experience, baru habis belajar kan. Jadi kita tunjuklah portfolio apa yang kita dah buat. Okey, jadi kilang ataupun bos-bos akan ambil pekerja-pekerja yang ni saya bagi tahu sikitlah. Yang pointer rendah, pointer tak rendah sangat, sederhana pun tak apa, tapi skill dia tinggi. Sebab apa? Bila pointer rendah dia akan bagi gaji sikit. Dan skill tu kalau tak ada skill untuk buat 3D CAD ke apa, dia kena melabur pula untuk pekerja dia 15k. Baik dia gaji rendah, budak tu boleh buat daripada yang memang pointer dia tinggi tapi nak buat software tu tak boleh. Jadi nanti kilang tu akan rugilah. Jadi dia akan ambil yang rendah. Okey, jadi kita sambung balik iaitu selingan. Okey, sekarang kita akan tekan 90. Tekan 90 jadi apa? Undefined. Okey, tak apa, tekan dulu. Okey. Bila kita tekan tangent, tekan tangent 0.5. Tangent 0.5. Okey, lepas tu buat kurungan x. X kita berapa? Kita ambil pula yang 90. Okey, 90, lepas tu tambahkan dengan 1. Okey, kita akan dapat ialah kurang macam ni lah. 1.7854 tu something. Okey. Jadi yang ini tak apa. Kalau dalam ni kita kena refer dekat
yang ada garis-garis ni saja. Yang tak ada sekarang kat mana? 90 tak ada. 270 tak ada. Okey, kita cuma fokus dekat sini saja. Okey, jadi kita gantikan dengan X kita dengan 180 pula. Alamak, hidung datang. Okey, jadi kita akan dapat ialah tangent 0.5. Okey, 180 tambah 1. Okey, kita akan dapat 2.57 something. Okey, jadi bila kita dapat 2.57 something, kita akan starting dekat sini. Okey, kita akan starting lebih sikit dekat sini. Okey, dia benda yang sama juga. Macam mana saya nak buat ni? Okey. Dia akan dapat lebih kurang macam ni lah. Okey, dia akan ada jarak sikit. Okey. Lagi sekali saya bagi tahu. Yang ini tak masuk exam, ni lebih kepada knowledge. Sebab itulah dia tak precise, dia tak ada kejituan, tak ada yang ketepatan. Sebab yang ni dia suruh lakar, sketch saja, nak bagi tengok bentuk saja. Okey, jangan tension pula, yang ni tak faham apa tak. Yang ni cuma knowledge. Okey, alamak hidup saya problem. Okey, kita tengok pula yang dekat sini. Yang hujung sekali dekat 360. Okey, kita masukkan X tu 360. Jadi kita akan dapat 4. Jadi dia akan lebih sikit lah 4 kat sini. Okey, jadi kita akan dapat lebih sikit kat sini. Okey, lebih sikit. Macam tu saja sebab kita sketch. Ulang 90. Okey, yang 90 ni kita tak ambil, okey? Yang point-point ni kita tak ambil. Yang mana yang tak ada garisan ni. Ini tak ambil, 270 pun tak ambil. Sebab dia tak ada garisan ni. Okey? Kita cuba ambil kat garisan ni, lepas tu dia akan dapat lebih sikit dan kita akan sketch saja. Ini macam tu saja, sketch saja. Dia tak ada dalam exam. Alamak, hidup problem. Okey, ni kita tak ambil serius sangatlah. Okey, ni untuk knowledge saja dan dia tak masuk exam. Okey, jadi sekejap saya ambil gambar, lepas tu kita akan tengok yang masuk exam. Untuk soalan ni yang saya ambil ni dia lebih kepada bahagian A. Okey, bahagian A. Bahagian A tu dia ada selalunya satu soalan tu 4 markah lah. Okey, sekejap. Saya snap. Mana phone saya? Okey. Nak charge. Okey, semua tengok yang latihan 1. Problem selesaikan masalah berikut, okey? Yang ni solve each of the following problem. Okey. Dia bagi maklumat kat sini, dia bagi graf ni, dia minta kita solvekan. Ini akan ada lah. Okey, jadi kita tengok sama-sama ada tak yang tak ada lagi modul. Okey, tak ada lagi modul. Saya nak tulis ni panjang ni. Okey, jadi boleh check dulu dekat masuk je link yang bagi tu. Okey, download, nanti tengok dekat phone ataupun dia tengok dekat phone je. Okey, siapa yang tengok laptop, dia download dekat phone dia, dia tengoklah. Okey, untuk sementara saja. Sementara kita nak bagi habis bab ni, lepas tu kita nak masuk bab 7. Yang tu memang sangat-sangat senang lah. Kita nak just nak buat graf je. Okey, siapa yang ingat lagi yang form 4 punya yang paling susah pun dalam bab tu kita nak cari variant, lepas tu kita nak cari yang variant kuasa 2 tu last kali dengan standard bentuk standard apa? Standard deviation. Nanti tengok balik, okey. Baru-baru ni saya ada buat dalam kelas 1-to-1 saya.
Okey, jadi kita tengok dekat sini graf di sebelah. Di sebelah tu di sinilah. Okey. Menunjukkan satu kitaran pernafasan lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Kitaran ini berlaku setiap 6 second, 6 saat. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembus nafas. Laju ini diukur dalam liter per second, liter per saat. Okey. Jadi kita akan tengok dekat sini. Jadi saya rapatkan sini. Saya tak pasti saya download dah ke tak. Okey, kalau saya nak tunjuk sekejap. Saya tunjuklah ke? Okey, saya share screen, Nanti ada yang tak nampak tak biasa. Okey, kalau tak ada saya download sekejap. Okey, tak ada lagi saya download sekejap. Sebab kalau saya tak tunjuk ni nanti tak biasa. Mana dia? Okey, 2 minit. Home file. Okey, saya tunjuk dalam Microsoft Edge ya. Jadi saya boleh conteng lah dalam tu. Okey, ni bab yang ni. Download. Okey, cantik. Dah lah. Okey, saya share screen. Benar saya tahu. Hilang pula. Ni okey, cantik. Okey, semua nampak yang saya gerak-gerakkan ni. Okey, dia dekat belakang sekali. Dekat sini. Ni soalan yang latihan 1 ni saya besarkan sikit. Okey, saya sebabkan saya tak dapat yang kotak tu. Nanti kalau ada apa-apa soalan yang penting, tolong buka mic dulu sebab saya tak dapat inbox tu dekat bila saya share screen. Saya share screen lagi sekali. Dekat sini. Macam biasalah saya akan zoom. Okey, soalan kita ialah, tengok kat sini. Graf di sebelah. Inilah graf kita ni. Di sebelah menunjukkan satu kitaran pernafasan lengkap. Okey, ini graf yang menunjukkan pernafasan. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas yang berlaku setiap 6 second. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas. Okey, bila kita tarik nafas, ni ke atas ni, menarik nafas, inhale. Okey, kita akan dapat positif lah graf kita. Kalau kita hembus nafas pula, laju diukur dalam liter per second. Okey, liter per saat. Sorry, saya terbiasa sebut second. Okey, jadi dia akan duduk kat bawah lah bila kita hembus nafas. Okey. Jadi yang tu saja maklumat yang dia beritahu. Lepas tu kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok graf kita ni. Lepas tu kita tengok soalan A. Jika Y mewakili laju aliran udara selepas X second. X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin Bx tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan dalam graf di atas. Okey. Tak apa, kita tengok dulu soalan B. Soalan B pula dia nak berapakah laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 8 saat. Okey, ini saya tunjuk kita buat sama-sama ya Pak. Yang ini ialah penyataan masalah. Okey, siap.
Hidung saya ni problem lah. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak buat yang A dulu. Okey, saya tunjuk satu-satu, jangan risau. Cuma slack hidung saya ni. Ada problem lah. Okey, kita tengok yang ni. Jadi yang pertama yang kita kena buat ialah ni, practice SPM. Sekejap. Okey, jadi sekarang kita nak cari, kita tengok amplitude dia. Okey, semua tengok dekat sini ya. Kalau tak faham nanti terus tanya saya sebab yang ni teknikal. Macam kita tengok dekat parlimen tu kan. Agung kata macam lain. Menteri tu dia buat macam lain. Pembangkang kata macam lain. Itu rakyat biasa tak faham sebab dia teknikal. Sebab dia ada law ataupun undang-undang berperlembagaan. Macam ni lah juga. Okey. Tak apa, kita tengok slow-slow. Jadi aliran udara. Yang kita tengok ialah yang pertama sekali kita tengok. Okey, yang sebelum ni, kita belajar sebelum ni kita nak cari amplitude ni kan. Okey, amplitude dekat sini ialah sinilah amplitude tinggi ni. Dia sama je dalam fizik. Siapa yang belajar fizik dekat wave ataupun gelombang tu sama je. Amplitude dia ialah 0.5. Okey, 0.5 kita keluar dulu maklumat yang ada kita ekstrak dulu. Lepas tu kita ada ialah pintasan pintasan Y. Okey, Y intercept. Okey, Y intercept dia berapa? Ingat lagi tak? Okey, kalau Y intercept kalau dia tak bagi, iaitu ialah kosong lah. Okey, ini dia tak bagi. Yang ni dia buat tambah C, tapi C tu ialah tak ada dekat sini. Jadi kita anggap C tu sebagai kosong lah. C kosong. Okey, yang ini yang penting. Ingat balik yang kita lukis sebelum ni bila melibatkan graf sin. Graf sin macam ni, kita akan dapat ialah untuk dapat period ataupun tempoh dia 360 degree bahagikan dengan B. Ingat lagi tak? Saya harap semua ingatlah sebab baru je berapa hari lepas ya. Okey, 360 bahagi B. B dia dekat mana? B dia ialah daripada sini ke sini. Pada sini ke sini. Okey. B dia ialah 60. Okey, macam mana kita nak dapat B ni? Saya kecilkan sikit. Okey, tengok yang dia bagi dekat sini. Okey, ni. Nampak tak saya bulat yang dia bagi equation ataupun persamaan tu. Nampak kan? Cantik, saya dah dapat dalam box ni. Okey, ada yang kata nampak. Okey, jadi saya ambil sikit ruang dekat sini, saya tulis Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey. Jadi sekarang ni cikgu, kalau tangent 180 bahagi kalau tangent 180, okey? Jadi sin. Jadi sin dengan cos kita akan dapat 360 bahagi B. Okey, jadi kita akan tengok kat sini. A dia berapa? Okey, kita tulis balik. Y sama dengan A dia ialah 0.5. Okey, lepas tu kita ada sin, tulis baliklah sin. Okey, B dia berapa? B dia kalau kita tengok dekat sini ialah B dia 60. Sebab apa 60? Dia dah bagi dah dekat sini. Kita buat 360 per B sama dengan 6. Sama dengan 6 kan dekat sini.
Okey, sebab apa 6? Sebab ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya kira pada 1 je. Okey. Jadi ini 6. Jadi nak cari B senang saja. Kita akan B ni naik atas, 6 ni turun bawah. Jadi kita akan dapat 360 bahagi 6 sama dengan B. Okey, jadi tekan kalkulator, kita akan dapat ialah B kita ni ialah 60. B sama dengan 60 darjah. Okey, dapat tak? Yang ni, macam mana kita nak dapatkan B ni? Dapat. Okey, Syazah dapat yang lain? Siapa yang tak jelas lagi? Okey, tolong bagi tahu. Jangan senyap. Sebab saya nak bantu semua yang boleh. Walaupun mungkinlah kita akan macam kita tak akan dapat 100% lah apa yang kita belajar. Tapi akan ada yang dapat 100%, akan ada juga yang paling rendah pun 80% lah. Okey, ulang balik. Okey, boleh. Okey, ada yang tanya, kenapa C dapat kosong? Sekejap. Hidung saya ni problem. Bukan saya semak, tapi saya gatal hidung. Macam saya baru makan Maggi kot tadi. Yang bakso yang Indon. Ada bakso dengan soto kan. Kan saya ambil soto tadi. Sebab murah, RM1.50. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, kenapa C sama dengan kosong? Okey. Ada yang tanya. Okey, kalau yang ini, kalau kita ingat balik, kalau dia tak bagi kita C, kita akan dapat ialah kosong lah. Ini dalam ni dia tak bagi pun kat kita maklumat C. Dia cuma bagi equation. Kalau dia bagi C, macam dia bagi nilai contoh Y sama dengan 2 sin B X tambah 5 ataupun tolak 7. Jadi yang itu ialah C kita. Kalau tak ada, kita assume ataupun kita anggap dia sebagai kosong. Okey? Okey. Lepas tu kita akan tengok ialah kita nak cari B pula. Kita nak masukkan dalam ni B kita. Jadi B kita buat 360. Okey, dia dah bagi dah. Memang formula dia. Mana untuk madam? Sekejap saya padam balik ni. Kita buat step by step. Okey, saya ambil pensel boleh. Okey, ini formula yang dia bagi. 360 degree per B. Okey, kita nak cari B ni. Lepas tu kita akan dapat sama dengan berapa? Sama dengan yang inilah. Yang tempat kita ada garis ni. Tengok yang kat mana dia last sekali. Jadi last sekali ialah dekat 6. Jadi 0 sampai 6, 6 lah. Kita letak kat sini 6. Okey. Bila kita letak kat sini 6, kita bolehlah cari B. Dengan cara 6 turun bawah, B naik atas. Jadi kita susun balik, kita akan dapat 360 bahagikan dengan 6 sama dengan B. Okey, jadi 360 bagi 6, kita akan dapat 60 sama dengan B. Jadi B kita ialah 60. Jadi kita akan tilar dekat sini. 60. Okey, X. X ni kita tulis balik. Okey, tulis 60 X. Okey. Lepas tu kita akan tengok ialah tengok dekat sini. Okey, yang 60 ni, 60 pula. Cikgu X tu ada nilai ke tak? Ada, tapi belum lagi. Okey, tengok macam ni. Okey, sebab kita sekarang fokus dulu dekat soalan A. Okey, A ni ialah dia nak yang ni saja. Nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, model kan? Jadi kita cuma letak, kita cuma cari yang ini saja. Okey, untuk setakat A tu, kita akan jadikan dalam bentuk ni saja.
Ini jawapan kita. Jawapan akhir kita ialah Y sama dengan 0.5 sin 60x. Kita cuma masukkan saja dalam situ. Okey, C ni macam tadi saya kata sebab dia tak bagi dekat kita. Okey, jadi kita anggap dia kosong lah. Jadi kalau tambah kosong sama juga, jadi tak payahlah tulis. Okey, kita tulis yang ini saja. Okey, sekarang kita tengok yang B pula. B saya ubah warna lah merah. Okey, yang B pula, kalau kita tengok dekat sini. Berapakah laju aliran udara dalam liter per saat? Berapakah laju aliran udara dalam liter per saat? Apabila masa ialah 8 saat. Okey. Dekat mana 8 saat tu? 8 saat tu ialah dekat X kita. Okey, jadi kita akan buat balik, kita tulis balik yang P ni. Y sama dengan 0.5. Saya tulis slow-slow ni sebab saya tulis guna mouse. Sin 60. Okey, sin ni 60 darabkan dengan X. Jadi X kita letak 8 ni lah. Okey, 8. Okey, jadi tekan kalkulator. 0.5 darab 480 ni. Tekan kalkulator dapat berapa? Tulis dekat ruang komen tu dapat berapa? 0.5 sin 480. Okey, dapat berapa? Dapat tak sama dengan saya ni? 0.4330. Dapat tak? Okey, dia nak liter per saat. Okey, sama. Liter per tulis guna mouse ni problem. Per saat. Ini. Jadi yang inilah jawapan kita. Kalau siapa yang bahasa Inggeris tu 0.4330 liter per second. Yang tu saja. Okey, siapa yang tekan dapat lain? Tak dapat 0.433 ni. Okey, kalau tak letak kosong pun tak apa. Boleh je letak 0.433. Yang kosong kat belakang sekali tu tak letak apa. Semua dapat confirm. Dapat. Kalau tak dapat bagi tahu, saya ulang balik. Confirm. Okey, cantik. Macam mana? Okey, boleh. Ada yang minta ulang balik. Okey. Jadi tak apa, saya ulang balik. Okey, jangan risau. Unit kena ada ke? Unit memang kena ada lah, kan dia nak jawapan ni dalam liter per second, liter per saat. Kena letaklah. Kalau tidak kita pun tak tahu. Ini apa? Berapa 0.430 batang. Ataupun buah. Jadi kita pun tak tahu. Okey. Jadi kita kena letak. Jelas kan? Okey jadi ada yang minta saya ulang balik. Okey, saya ulanglah yang ni. Sebab ini pun memang macam kompleks sebab dia memang penyataan masalah, penyelesaian masalah. Okey, mula-mula tengok dekat sini. Ni macam tak penting sangatlah, tapi kita tengok juga. Yang dekat sini. Soalan panjang-panjang ni. Okey, graf di sebelah menunjukkan kitaran pernafasan apa semua. Ini macam aja ya kacau-kacau je ni. Okey. Jadi kita tengok dekat ni yang paling utama. Kena titik 4 perpuluhan ke? Okey, ataupun bukan, dia macam jawapan kita kepada 4 titik perpuluhan lah, ataupun for significant figure, 4 angka berarti, yang tu yang paling selamat. Okey, Yana nanti buat 4 titik perpuluhan tu lah, ataupun 4 angka berarti. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, graf ni kita nak tengok dia ialah amplitude ya. Sebelum ni kan kita belajar dah, kita nak cari 3 benda tu. Okey, yang pertama amplitude, lepas tu tempoh ataupun period, last sekali ialah y-intercept, lintasan y. Okey. Jadi kita tengok yang ni. Yang pertama sekali kita cari A dia dulu. Okey, A dia ialah amplitude. Inilah yang saya buat warna biru ni.
Okey. Jadi dia ialah 0.5. Okey, A dia, amplitude dia 0.5. Okey, lepas tu kita nak cari ialah B pula. Okey, kita cari C dululah. C dekat dalam soalan ni dia tak bagi. Kita anggap dia sebagai kosong. Okey, kecuali dia bagi. Macam saya kata tadi, kalau dia bagi Y sama dengan 2 sin BX tambah 7. Jadi C kita ialah tambah 7. Bodoh Kalau dia WhatsApp. kata negatif 5. Alah WhatsApp bodoh. Sama dengan alamak, hidung saya ni tak selamat lagi. Oh, saya bagi 20 suara. Okey, cuba cakap lagi. Tadi saya dengar macam orang tanya tapi saya tak dengar. Cakap apa-apa. Tadi ada soalan ya tadi? Ni saya ulang balik. Ada soalan tak tadi? Oh, okey. Terbuka mic lah tu. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Jadi A kita ialah 0.5, C kita ialah sama dengan 0. Okey, sebab dia tak bagi. Sekarang kita nak cari B. B kita tahu dah formula yang dia bagi ialah 360 per V. Okey, 360 per V. Jadi kita kena cari lagi satu. Dekat sinilah. Okey, berapa jumlah sengatan ni? Kita ada 1 sampailah last kali, satu kitaran lengkap dia ialah 6. Jadi kita cuma ubahlah. B 6 turun bawah, B naik atas kat sini. Jadi bila kita susun balik kita akan dapat 360 perkan dengan 6 sama dengan B. Jadi tekan kalkulator, B kita sama dengan 360 bagi 6, kita akan dapat 60. Okey, jadi B kita 60 lah. Okey dapat Dapat tak? Macam mana? Yang B untuk 60 ni. Okey, dapat. Okey. Lepas tu kita masuk dalam ni. Kan dia kata jika Y, kenapa letak C dulu? Kenapa letak C dulu? Okey, sebab C dalam ni boleh je kita lepas dari B ni kita letak. Tapi alang-alang C ni memang kita tahu dia tak bagi. Jadi kita letaklah kosong. Sebab dia tak bagi nilai. Boleh je lepas 360 ni kita dapat 60 ni baru kita cari C pun boleh. Tak jadi masalah. Okey. Jadi kita akan masukkan balik dalam bentuk kita ni. Ni dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey. Jadi kita tulislah kat sini. Okey, saya guna ruang dekat sini sebab sempit. Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, Y sama dengan A kita berapa? A kita 0.5. Okey, jadi kita ganti lah A ni dengan 0.5 amplitude kita ni. Ni yang saya write ni. Okey, lepas tu tulis balik sin. Okey, BX. B kita berapa tadi? B kita ialah 60. Jadi tulislah 60. Okey, X. Okey, C kita tak ada. Boleh je kalau siapa rajin tulislah sama dengan tambah kosong. Tapi tak ada makna lah bila tambah kosong, tak ada apa juga. Okey, tak payah tulis pun tak apa. Bila tambah kosong, bila C kita sama dengan kosong, tak payah tulis pun tak apa. Okey, bila dah dapat dah macam ni, ini selesailah untuk A. Okey ini dah selesai dah untuk A. Sekejap saya tengok dalam grup. Okey, sekejap saya tengok yang grup parent. Okey. Ini lain ni. Okey, ini bukan parent, yang ni baru saya tahu. Okey, ini yang cleaner yang sebelum ni kan. Okey. Mana dia tahu tadi? Alamak, hilang pula. Mana yang saya share screen tadi? Dalam ni kan, ni.
Okay, sorry. Saya ingatkan parent. Rupanya ada kawan saya dulu dia cleaner dekat PTU. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Cikgu, C itu apa? Okey, C ni ingat lagi tak? Yang A ni amplitude. Yang B ni ialah yang kita cari dalam 360 ni. C ni ialah pintasan Y ataupun Y intercept. Okey, dapat kan? Ada kawan kita dah tolong jawab tu. Dia tulis pintasan Y ataupun Y intercept. Okey. Oh, dah lupa dah. Okey, nanti buat catatan. Okey, catatan. Nanti boleh ingat balik lah. Sambil sebelum tidur tu apa, buat balik catatan. Kita boleh recall balik lah. Sebab kita umur semua tak sampai 20 lagi kan. Dia boleh recall balik. Okey. Sebab tu lah macam bayangkan macam kita menyanyi lagu kan. Bila menyanyi lagu, lagu tu beratus-ratus lah ataupun beribu-ribu yang manusia boleh hafal. Jadi macam mana tiba-tiba kita boleh recall balik. Contoh nak menyanyi lagu macam lagu hantu, lagu Cindai yang Siti Nurhaliza tu. Okey, boleh recall balik. Ada yang menyanyi lagu macam lagu betul? Apa tak nama dia saya lupa. Hakim Rusli. Jadi boleh recall balik. Sebab tu lah. Lagu tu dia akan boleh recall balik dalam otak kita. Sama juga macam siapa-siapa yang hafaz Quran. Dalam ni adalah beberapa orang yang saya kenal mustaqim. Jadi dia boleh recall balik. Contoh saya kata surah Al-Baqarah ayat sekian-sekian. Jadi dia boleh baca balik. Lepas tu dia boleh bagi tahu muka surat mana. Dia boleh recall balik. Tapi yang tu kita kena train lah. Macam saya tak boleh kan. Okey ya. Yang mana? A tu ialah amplitude. Okey. A tu ialah amplitude. Saya tak tulis amplitude lah, saya tulis A saja. B tu tak dapat. Okey, B tu ialah macam ni. B kan 360, yang ni ialah formula dia, memang dia bagi dah 360 bahagi B. Okey. Jadi kita cari dulu yang sama dengan berapa. Sama dengan dia ialah kita tengok balik dekat sini yang paksi X. Paksi X kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu ialah 6. Jadi kita letaklah 6 kat sini. Okey. Formula apa? Ni formula yang kan minggu lepas kita ada buat ni. Bukan minggu lepas, beberapa hari lepas kelas yang pertama. 360 per B. Nanti saya kongsi balik lah yang tu, okey? Nanti saya share balik yang tu. Yang kita tulis kat whiteboard. Okey, ini settle. Jadi kita nak cari pula yang B ni. Okey, yang B ni kita guna maklumat balik lah yang kita ada. Okey, kita tulis balik. Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, kita tulis balik. Lepas tu kita cuma masukkan. Dalam A ni berapa? A tadi kita dapat berapa? A ialah 0.5 amplitude dia. Jadi tulislah 0.5 sin. Lepas tu B kita dapat berapa? B kita dapat 60. X kita tak tahu. Jadi tulis X. C kenapa tak ada? C sebab kosong. Okey, jadi X ni kita akan rujuk kepada 8 sekal lah. Berapa laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 8. Jadi X ni kita gantikan dengan 8 yang dalam soalan ni. Jadi 60 darab 8 lah, 60X. Jadi 60 darab X sebenarnya. Okey, jadi kita darabkan dengan 0.5. Sin darabkan dengan 60 darab 8, 480. Tekan kalkulator kita akan dapat 0.4330. Dapat tak? Cuma masukkan balik saja. Macam tak okey ni. Tak ada yang reply pun. Okay. Dapat cikgu. Okey, dapat cantik. Okey. Jadi kita akan tengok soalan yang akhir, yang terakhir dalam kita punya modul ni sebelum kita masuk modul baru. Okey. Saya masalah hidung saya ni. Rasa gatal ni hidung saya ni. Ni macam tak lengkap lah soalan ni. Okey, tak apa. Kita baca dulu.
Okey, kita baca dulu. Jadual menunjukkan ketinggian Roslan dari tanah mengufuk. Tanah mengufuk ni ialah tanah yang mendatar lah. Dia ada mengufuk dengan mencancang. Mengufuk tu ialah mendatar dekat pasti X. Okey, yang ini ada dalam darjah berapa? Darjah 5 kot. Okey, saya ajar agak mengufuk mencancang. Semasa dia menaiki roda Ferris. Roda Ferris ni siapa yang tak tahu, saya tak tahu lah. Okey, roda Ferris ni dekat Funfair, apa penepi Funfair sekarang ni dia tak ada lah. Dah pupus lah Funfair. Ini ada bulat macam ni. Kita ada buayan-buayan yang kat sini. Ada buayan-buayan yang pusing. Okey, inilah roda Ferris. Okey, jadi dalam meter, okey, Roslan dari tanah. Dalam X ialah masa minit. Okey, saya baca pada atas balik lah. Jadual menunjukkan ketinggian Roslan dari tanah mengufuk semasa dia menaiki roda Ferris. Jika Y ialah ketinggian Roslan dari tanah mengufuk dalam meter, M ni meter, dan X ialah masa dalam minit. Okey. X ni dia bagi dah, kita akan guna dia masa. Lakukan graf dan nyatakan fungsi trigo yang mewakili maklumat itu. Okey, saya padam dulu yang ini sebab dia ambil ruang dah. Tapi yang ni soalan dia macam tak lengkap lah. Okey, memang soalan dia banyak tu saja. Okey, sekejap. Mana pemadam? Ini. Okey, ruang ni dah cukup dah. Okey. Jadi kita akan lukis dulu. Mana ada pensel? Hitam-hitam. Okey, saya akan buat paksi ni lah. Okey, yang Y ni kita akan wakilkan dengan tinggi dalam meter. Saya tulis yang bahasa Melayu saja. Kalau siapa yang guna bahasa Inggeris tu tulislah height. Okey, dalam meter juga M. Okey, lepas tu yang bawah ni paksi X kita akan mewakili masa ataupun time. Kalau nak jimat ruang, zoom. Zoom, lepas tu tulis. Okey. Boleh ya, sebab saya nak bagi tunjuk yang selebar mungkin. Okey, yang ini masa. Ataupun time kalau bahasa Inggeris dalam minit. Okey, minit. Okey. Lepas tu kat sini, okey, tengok dekat paksi-paksi ni tinggi. Okey, tinggi dia 10, 19, 10, 10, 1, 10. Okey, jadi kita akan letak kat sini lebih kurang ni lah. Kita guna sengatan 5. Okey, dalam exam dia akan bagilah sengatan ni berapa. Ni latihan. 5, 10, 15, 20. Okey, sebab maksimum 19, buat 20 lah. Okey, kat bawah ni pula kita tengok time. 8 lah paling depan kan. Kita guna 2 lah kat bawah ni. 2, 4, 6, 8. Okey. Dah saya guna warna lain pula. Okey. Seterusnya ialah kita akan tengok sebab soalan yang pertama ialah ni. Lakar graf. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah dan nyatakan fungsi trigo yang mewakili maklumat itu. Okey, jadi kita akan buat apa dekat sini? Okey, kita akan lukis dulu. Okey, kita tengok. 0 dengan 10. Okey, yang atas ni ialah paksi X, yang bawah ni paksi Y. Jadi 0 dengan 10. Okey, X 0, Y 10 kat sini. Okey, tanda X. Lepas tu kita tengok kotak yang kedua pula. 2, 19. 2 kat sini, 19 lebih kurang dekat sini. Okey, tanda.
Lepas tu kita tengok pula 4, 10. 4, 10. Lebih kurang sini. Okey, lepas tu 6, 1. 6, 1. Kat sinilah lebih kurang. Lepas tu kita tengok lagi 8, 10. 8, 10. Sini. Okey, kita cuba gariskan jadi bentuk apa. Okey, jadi kita garis, kita akan dapat macam ni. Alamak, yang ni bengkok pula. Ya, saya lukis tadi kan. Nanti bos saya tengok habis. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Okey, yang tu bentuk kita. Jadi, sekarang kita tengok. Kita cari balik maklumat yang kita sebelum. Yang kita belajar sebelum ni. Okey, tambah kali kita nak cari amplitude dia. Amplitude dia berapa? Siapa tahu amplitude dia berapa? Ni sebab saya tak lukis tepat-tepat ni, susah sikit nak tengok. Okey, amplitude dia ialah ni 10 kan? Starting 10, kat sini 19. Jadi sini ke sini berapa? Jadi 19 tolak 10, amplitude dia ialah 9. Okey, dapat dah amplitude dia? Siapa yang tak tahu macam mana dapat 9? Ada tak? Oh, okey, ada. Macam mana nak tentukan? Yang ni saya lukis pun tak sama. Okey. Kita tengok dekat sini. Saya guna warna lain. Okey, kat sini berapa? Paling atas ni berapa? Tadi ada dalam soalan yang bagi. Ni berapa? 19 kan? Ini 19. Dekat sini berapa? 10. Okey. 19 tolak 10. 9. Jadi kira 9 lah. Dapat tak? Itu dah tinggi dia. Kita ambil yang maksimum tolak minimum, dapatlah tinggi dia. Siapa lagi yang tak dapat? Semua okey? Macam mana nak dapatkan amplitude? Semua okey ya? Dapat. Cantik. Okey. Yang kedua pula kita nak cari sekarang ni ialah B. Okey. Ingat lagi tak yang B tu? Ulang balik soalan 2. Okey, boleh. Nanti saya akan ulang balik. Okey, ala-ala yang first ni saya ulang balik lah. Okey, pertama sekali kita buat graf ni dulu. Sebab dia kata lakar graf. Kita pun lakar graf lah. Buat paksi X, buat paksi Y. Lepas tu guna koordinat yang ni. Okey, minit kat X, tinggi dekat Y. Jadi kita cuma plot sajalah 0, 10. Jadi 0, 10 dekat sini. Yang kedua ialah 2, 19. 19 kat sini. Lepas tu 4, 10. 4 paksi X, paksi Y, 10 dekat sini. Lepas tu 6, 1. 6, 1 kat sini. Lepas tu 8, 10. 8, 10. Jadi kita dah plot dengan merah tu, kita buatlah garis. Jadi selesai. Okey. Lepas tu barulah kita cari amplitude. Amplitude dia berapa? Kat sini 19, kat sini 10. Jadi dalam ni tinggi dia ialah 19 tolak 10, 9. Okey, lepas tu kita akan cari ialah B kita. B kita berapa? Jadi formula kita ada sekarang ialah 360 per B. Okey. Jadi kita tengok dekat sini dia ada berapa? 8 kan? Sengatan kan? Dalam exam nanti buat kat kertas graf lah kan? Nanti buat kat kertas graf. Okey, jadi sebab ini saya sketch lah, memang tak nampak lah. Okey, nanti dalam exam dia akan bagi kertas graf lah. Dia bukannya suruh buat atas kertas graf terus, dia akan bagi graf kecil lah kat sini. Okey, graf yang pendek tu dalam kertas ni juga kita buat. Okey, tak ada masalah kan? Saya nak proceed ni, nak dapat B macam mana? Yang A semua faham dah kan? Nak dapat A macam mana? Amplitude. Faham.
Okey, detik. Jadi B pula, ni berapa? Paling tinggi 8. Jadi Pak CN ada 8. Jadi sama juga 8 turun bawah, B naik atas. Jadi bila kita susun 3, 6, 0, dah dapat dah 45. Okey. Bahagikan dengan 8, jadi kita akan dapat B kita ialah 45 tekan regulator. Okey. Jadi B kita ialah 45. Okey, sekarang C kita. C berapa? C dia bagi tak dalam ni? Tengok ada tak? Lena kata kosong, tengok ada tak? $20. Kan mana ada 20? Paling tinggi pun 19. Jadi A kita kalau kita tengok dekat sini tinggi kan yang ni Y. Kan yang ni Pak CY. Jadi dia starting dekat mana? Okay, dia starting dekat 10. Walaupun dia tak bagi dalam formula tu, tapi kita tahulah dia starting dekat 10. Jadi dia pintas dekat Y. Jadi Y ni 10 lah. Okey, ada seorang betul. Lutfi jawab betul. Faisarah dia jawab betul tapi dia buat tanda soal, dia tak yakin. Macam mana dapat 9? Amplitude tu. Okey, just tengok dekat sini. Okey, kita kan buat graf ni yang paling maksimum dekat sini. Tengah cari apa? Okey. Sekarang ni kita nak cari yang mewakili maklumat ni lah. Kan mula-mula dia suruh kita sketch. Kita dah lakar dah. Okey. Lepas kita lakar, kita kena cari 3 benda yang kita belajar sebelum ni. Amplitude, tempoh ataupun period dan juga last kali pintasan Y. C sama dengan 10. C dia sama dengan 10 lah sebab pintasan Y tu ialah C. Okey, dapat? Yang tadi Just tanya, macam mana pintasan Y, macam mana nak cari? Okey, sekejap. Saya jawab yang Just punya dulu. Okey, Just tanya, macam mana nak dapat amplitude? Okey, saya ulang lagi sekali. Amplitude tu ialah daripada sini ke sini tinggi dia berapa? Okey, daripada bawah sekali sampai atas sekali. Atas sekali kita tengok dia ialah 19. Ni 19. Okey, yang bawah sekali ialah 10. Kat sini 10. Okey, kat sini 10. Jadi nak dapat tinggi pada sini ke sini ialah 19 tolak 10, kita dapatlah 9 tengah-tengah dia. Okey, Just dapat tak? Sebab dia mula, okey, Nani tanya, dia mula memang mula daripada 10. Memanglah mula pada 10 sebab kan koordinat pertama 0, 10. Dia akan start dari sini. Dia bukan dia start pada 0. Yang graf kita ni. Okey. Yang tu tadi apa lagi soalan? Pintasan Y dia yang dekat starting dia ni lah, Pak CY. Pak CY ni ialah tinggi. Apa tu tadi? Ada soalan, saya lupa. Memang 10. Pintasan Y nak cari. Pintasan Y mana nak cari? Pintasan Y tu ialah ni lah 10 ni. Maka apa ni? Sekarang cari 10C. Pintasan Y saya beritahu dah. Mula dari 10 ke? Okey, beritahu dah. Asalkan X sama dengan 0. Okey, X sekarang ni. X kita akan masukkan nanti. Okey, yang ni dia tak minta sampai X. Dia minta kita tulis balik je lepas kita dapat maklumat ni. Nyatakan fungsi trigo mewakili maklumat. Okey. Saya tulis kat bawah ni lah. Walaupun ini muka surat lain ni. Okey, tak apa. Okey, jadi mewakili maklumat. Jadi kita tulis balik yang ini. Y sama dengan
Okey, A kita berapa? A kita 9. Okey, lepas tu yang ni ialah graf sin. Sin. Okey, B kita berapa? B kita ialah 45. Okey, X kita berapa? Dia tak bagi kan? Jadi letak je lah X. Jadi jawapan kita ialah Y sama dengan 9 sin 45X. Jawapan last kita. Okey, tapi yang ini C dia tadi kita dapat kan? C dia 10, sorry. C dia 10 tambah 10. Jadi yang ni lah. Y sama dengan 9 sin 45 X tambah 10. Kita masukkan balik dalam maklumat yang kita dapat tadi. A tadi 9, okey dah masuk dah. Sin B kita 45 dah masuk dah. BX tambah 10. C kita dapat 10. Okey, dapat tak? Dapat kan? Okey. Jadi saya bagi sebab ini tajuk ni dah habis dah. Kita akan masuk tajuk baru. Jadi saya bagi kenapa C dapat 10? Kan kita dah cari dah tadi. Ni C kita 10. Pintasan Y ni. Nanti tengok kat sini. Pintasan Y 10. Jadi ini ialah C lah. Okey. Kecuali kalau dia tak bagi. Kalau dia bagi, formula dia tak bagi. Graf. Tak marah pun. Saya tak pernah marah lagi. Sepanjang saya mengajar PTIU, belum pernah lah saya marah. Tidur pernah. Masa tu bukan ada influenza A. Masa tu tahu bila influenza A? Budak sekolah pun ramai kena. Influenza A waktu bila berlaku? 2020 ke 2019? Waktu tu memang tak larat lah. Okey. Jadi ramai orang demam. Saya yang paling last demam lah. Sebab dalam PTIU ni saya seorang je yang belum pernah cuti. Panjang saya kerja daripada 2019 sampai sekarang ni, saya belum pernah cuti lagi. Dari soalan 1 ke secara ringkas. Okey, boleh. Nanti saya ulang balik. Mana dapat 95 jawapan tu? 95 je mana? Ini 9 sin 45 pun. Okey, kita rehat 5 minit. Nanti saya akan ulang balik daripada soalan 1 tadi secara ringkas. Okey. Sekejap saya nak minum sekejap. Okey, nanti 6.55 kita sambung balik. Saya bagi rehat 8 minit lah. Lepas ni kita akan masuk tajuk baru sekali. Saya nak S tu macam 5. Okey, S bukan 5. Sekejap saya nak print yang baru ni. Saya belum print lagi ni. Nanti saya cerita balik influenza A tu. Okey, lepas kita rehat. Okey, nanti 6.55 kita start balik. Saya nak photo state saja.
Okey, siapa yang nak ke tandas boleh ke tandas dulu. Okey, ada lagi 3 minit waktu rehat. Okey, sekejap saya tengah print yang untuk modul yang seterusnya lepas ni.
Okey, kita sambung balik. Dah 6.55 dah. Okey, nanti saya akan tunjuk sekali imbas lagi yang kita buat tadi. Okey, semua dah ada dah. Alamak, sangkut dah ya. Semua dah ada dah dekat depan laptop. Okey, dah. Okey, sebelum saya ulang lagi sekali yang tadi sekali imbas. Yang ni yang saya bagi dalam grup parent tu, ada update dia kan. Ada 9 muka surat. Okey, ada 9 muka surat yang baru tu. Sama juga kalau siapa yang belum print, tak sempat ataupun dia tak perasan ada modul baru, tak apa. Jadi saya tulis kat depan, cuma salin dululah. Sebab dalam ni nanti kita akan ada quiz. Okey, kita akan ada quiz. Sebab quiz kita kalau macam kelas 4 jam ni kita cuma buat satu masa kelas yang kedua. Okey. Jadi saya akan bagi link kelas link kehadiran. Alamak, bateri habis. Baru refill. Okey, tak apa. Saya tukar sekejap. Sekejap sangat, bateri dah habis. Okey. Kita mula balik. Ni pun macam tak kuat bateri dia. Tapi tak apalah, janji ada. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Saya nak bagi link kehadiran dari sini. Okey, saya bagi link kehadiran dulu. Bab 7 form 4. Ya, saya ambil link kehadiran. Dia dalam Google Drive. Okey. Cuma tulis nama saja. Okey, tengok dekat ni. Kita punya tempat chatting. Nak masuk bab baru dah. Ini yang muka surat akhir dah ni. Okey, tengok dekat tempat chatting tu saya bagi link. Okey, boleh isi dulu. Oh, yang tadi tak faham lagi. Okey, sebab saya akan ulang balik. Sebab ini yang dah last lah. Tapi nanti saya akan ulang balik lah. Bila kita habis syllabus nanti. Okey, jangan risau sebab saya akan bagi lagi lah beberapa nota saya tu. Macam saya buat yang sekarang ni saya buat year 5. Year 5 saya buat nota saya sendiri. So form 5 tak sempat lagi. Okey, dah isi ya. Isi dulu link kehadiran tu dekat ruang chatting tu. Sebab syllabus baru. Masa tahun lepas kerajaan Kementerian Pendidikan dia keluarkan buku teks lambat. Jadi masa tu yang matematik year 5 ada buku teks baru awal tahun ni. Dia bukan awal tahun lah, dia dalam bulan 2, bulan 3 tu lah. Dia keluar lambat. Lepas tu form 5 pun keluar lambat juga. Bulan 1 lah. Jadi modul untuk yang tuition macam PTIU ni dia tak ada lagi modul tu. Jadi saya yang buat. Jadi setiap kali habis kelas saya akan buat modul tu, lepas tu nanti saya akan post balik. Jadi kadang-kadang rush lah. Saya tak sempat sebab saya waktu cuti saya buat one-to-one pula.
Okey, okey, tak apa. Nanti saya akan ulang balik, okey? Ada isi dah kan? Apa tak dapat link tu bagi tahu. Saya akan ulang balik sekali imbas lagi yang tadi. Okey, saya share screen balik. Mana dia? Share screen. Ni. Alamak, hilang pula yang tadi. Ni yang baru lah. Okey, siap. Saya download balik. Alamak. Apa-apa, saya ulang balik, okey? Sekali imbas saja yang tadi. Okey, bab. Ni, bab. Okey, saya share screen. Okey saya tunjuk balik yang A 1 dengan 2 tu. Okey, tengok elok tak? Okey, zoom. Jadi jika Y mewakili hal laju aliran udara selepas X second, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin Bx tambah C. Modelkan aliran udara. Okey, jadi kita akan buat ialah mula-mula kita cari dulu amplitude dia. Okey, amplitude dia ialah pada 0 sampai 0.5. Mestilah A dia ialah 0.5. Okey, lepas tu kita tengok pula tempoh dia ataupun period dia. Okey. Jadi dia ada berapa dekat sini? 6. Okey, 6. Jadi tempoh ataupun period kita ada 360 per dengan B. Ini dapat mana? Kita dah salin dah sebelum ni. Sama dengan 6. Baik, ini paksi X ada 6. Jadi kita bahagi B kita akan dapat ialah 60. 360 bagi 6. Okey, kita akan dapat 60. Ini B ya. Okey, sekarang kita cari C pula. C dalam ni dia tak bagi. Ni kalau kita tengok ada pintas pun dekat kosong. Jadi C kita sama dengan kosong. Okey, sekarang kita nak masuk dekat dalam ni lah. Y sama dengan A sin Bx tambah C. Ni. Okey. Jadi kita cuma masukkan nilai Y sama dengan A kita tadi dapat berapa? A kita amplitude kita 0.5. Tulislah 0.5. Okey, sin Okey, soalan yang tadi sebab ada kawan kita minta saya ulang lagi sekali pas. Okey. Jadi sin B kita dapat berapa? B sama dengan 60. Okey, X. C tak payah tulis apa sebab C kosong. Okey, kita ke soalan B pula. Berapa hal laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 8? Okey. 8 saat ni ialah X. Jadi untuk B kita cuma gantikan Y sama dengan 0.5 sin. Okey, 60. 60X ni maksudnya ialah 60 darab X. 60 darab X tu kita gantikan dengan 8. Jadi bila kita tekan kalkulator kita akan dapat ialah 0.430. 433 ke tadi. Okey, sekejap saya tekan balik kalkulator. 0.5 sin darab 480. Okey, kita akan dapat 0.433. Kosong. Okey, tak tulis kosong ni pun tak apa yang kat belakang. Okey, yang tu ialah jawapan dia.
Okey, liter per second. Sebab dia nak dalam liter per second ataupun liter per saat. Okey, siap soalan nombor 1. A dengan B. Okey Jadi kita akan tengok yang nombor 2 pula sekali imbas. Oh, hidung saya semakin teruk Okey, ini saya padam balik. Ada ruang dia? Alamak, tak ada ruang. Ya, apa saya tulis kat bawah ni lah. Nanti ada yang nak tulis pula kan. Okey, buat garis. Bunga kat bawah ni lah. Okey, yang nombor 2 pula. Okey, pertama sekali dia minta kita lukis graf. Lakar graf. Ni ikutkan yang ni. Okey, kita ada paksi X dengan paksi Y. Okey, masa. Masa ni kita paksi X. Masa. Okey, dalam minit. Okey, lepas tu kita ada height, tinggi. Rasanya tinggi. Tinggi dalam meter. Okey Jadi kita tengok dekat paksi ni. Okey, ni tinggi 10, paling maksimum 19. Okey, dalam exam dia akan bagi. Jadi kita fikir sendiri kita nak buat singkatannya berapa. Okey, tebaklah. 0 okey sampai 19. Kita buatlah 5 10 15 20. Jadi lebih sikit lah. Okey, yang bawah ni pula masa dia paling tinggi ialah 8. Jadi kita akan buat ialah 0 2 4 6 8. Ini lebih tak apalah, kita buatlah 10. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Tengok kotak ni saja dulu. 0 10. Okey, yang ni paksi X, yang tinggi paksi Y. Jadi 0 10. Jadi kita 0 10. Okey, tanda dia. Jadi kita tengoklah yang kedua, kotak yang kedua. 2 19. 2 sini 19 lebih kurang ini. Okey, lepas tu kotak ketiga 4 10. 4 10. Kat sini. Okey, lepas tu 6 1. 6 1 kat sini. Okey, lepas tu kotak last sekali 8 10. 8 10 kat sini. Lepas tu kita pun garis. Sini ke sini, sampai sini, turun, sini balik. Okey, ini kita dah dapat dah. Ini ialah graf kita. Settle untuk soalan yang pertama. Lakarkan graf. Lepas tu dia kata nyatakan fungsi trigo yang mewakili maklumat tersebut. Okey, yang mewakili maklumat. Jadi kita cuma buat Y sama dengan, okey, A kita berapa? Okey, kita cari dulu A, amplitude. Amplitude bermula pada sini sampai sini. Sini 19, sini 10. Jadi 19 tolak 10, 9. A sama dengan 9. Amplitude kita ialah 9 sebab 19 tolak 10. Yang atas kali maksimum dengan minimum. Okey, lepas tu pula kita ada ialah apa dia? Okey, tempoh ataupun period. Tempoh. Tempoh kita dah salin dah sebelum ni 360 perkan dengan B. Okey, sama juga kita nak cari B, kita tengok ini ada berapa singkatan dia. Okey, tadi dia nak sampai 8 saja kan? Sampai 8 saja. Padahal jadual kita ni sampai 8 saja masa. 10 tu saja tambah ni, 10 kita dah. Jadi kita akan dapat ini 8. Jadi B naik atas, 8 turun bawah, kita akan ada susunannya 360 bagi 8 sama dengan B. Okey, tekan kalkulator B kita akan dapat 360 bagi 8, 45. Jadi B itu ialah 45. Okey, sekarang kita nak cari C.
C dia ialah ini, pintasan Y. Jadi C sama dengan 10 sebab yang ni dia bagi dalam graf kita pintas dekat Y. Yang lain tak pintas dekat Y. Okey. Jadi C kita sama dengan 10. Jadi kita tulislah balik Y sama dengan A. A kita berapa? A kita 9 sin. Okey. B kita berapa? B kita 45. 45. Okey, tambahkan 45x tambahkan dengan C kita. C kita 10 tambah 10 ni lah jawapan kita. Okey tak? Macam tu je. Senang je. Macam mana dapat sin? Sin tu memang dia dah bagilah. Okey. Kan bentuk macam ni sin. Bentuk macam ni sin. Kalau bentuk macam ni cos. Kalau bentuk macam ni sana. Jadi kita ada naik ke atas ni pula. Macam ni lagi. Ini tangent. Kiranya dapat jawapan tak payah tekan kalkulator. Tak. Sebab dia minta kita letak saja dia. Okey, dia nak bentuk ni saja. Form ataupun bentuk ni saja. Okey semua dah isi dah tadi. Kehadiran. Okey, siapa yang tak dapat hadir malam ni? Dia ada hal. Ada urusan sekolah ke apa, macam Farhana dia melawat nenek dia. Jadi dia tak dapat hadir. Yang lain ada malam ni sebab nanti saya tengok kehadiran hadir tapi kuis tak ada. Jadi susah juga. Kalau hadir okeylah. Sebab saya akan ambil kehadiran yang pagi ni, pagi pula. Yang petang ni pun dah 7.12 kan. Okey, sampailah malam ni. Okey, untuk sesi yang kedua 8.15 sampai 10.15. Okey? Jadi tak ada masalah lah. Saya ambil kehadiran sekali ya. Tapi kalau macam tak hadir belah sesi pertama, hadir malam ni, okey bagi tahu lah. Okey, saya akan ambil kehadiran. Okey, dah ready lah nak masuk bab baru. Dekat sekolah masuk tak lagi bab baru ni? Bab 7. Belum kan? Okey, yang Sazwan dah, yang lain. Okey, Faris pun dah. Nani belum. Ada siapa lagi yang belum? Ramai juga yang belum. Okey, tak apa. Okeylah. Jadi kalau macam belum tu agak ni macam satu yang baru lah. Okey. Azam baru. Okey, jadi saya share screen. Ini tak payah share screen lah, saya buat kat whiteboard terus. Okey, ada masa lagi kita buat dulu. Yang ni saya tak buat muka surat depan. Okey. Jadi kita tengok ini MOT Advanced Formula. Jadi macam bawah sangat lah. Okey, kita ada serakan ataupun dispersion. Okey. Lengkapkan setiap jadual berikut dengan selang kelas yang sama saiz. Okey. Jadi macam budak-budak sikit yang awal-awal ni sebab dia senang saja. Tapi tak apa. Nanti dia akan masuklah yang mencabar. Okey, saya tunjuk dekat sini sebab ada lagi yang belum free, tak apa. Saya share screen. Modul mana? Modul baru. Okey. Ada dalam Coursera tu. Dalam link. Bab 7. Okey, yang mana tak ada tak apa, saya share screen. Okey Mana ada tau? Share screen. Okey, siap.
Okey, nampak tak yang modul ni? Okey, yang siapa ada modul guna modul. Okey, kita tengok yang pertama. Serakan ataupun diffusion. Okey, yang ini tajuk dia ialah sukatan serakan data terkumpul. Ini ialah sambungan daripada form 4. Yang form 4 tu ialah sukatan serakan data tak terkumpul. Ini beza dia sikit je. Okey, jadi kita tengok balik. Jadi kita ulang kaji balik yang ada 4 ni. Lengkapkan setiap jadual berikut dengan selang kelas yang sama saiz. Okey. Jadi kita tengok 1 sampai 6. Ada berapa? 6 tolak 1 berapa? Oh, saya tak ambil box ni. Okey, 5 kan? Alamak, box saya tak dapat pula. Okey, ada. Dapat. Okey, 5. Jadi kita tulislah kat sini 5. Okey, lepas tu buat anak panah macam ni, tambah 5. Okey, ni pun tambah 5. Ini pun tambah 5. Ini pun tambah 5. Okey, semua akan dapat sama, tambah 5. Okey, yang dekat bawah ni pula, okey, 2.2, 1.8 sampai 2.2. Jadi kita balas 2.2 tolak 1.8. Jadi kita akan dapat 0.4. Setiap ni kita akan tambah 0.4. Okey, ini 0.4. Ini pun 0.4. 0.4 tambah 0.4. Ini pun 0.4. Okey. Ada apa-apa kemusykilan tak dekat sini? Selang kelas tu maksudnya ialah dalam 1 sampai 6 tu. Contoh 1 sampai 6. Dia ialah 5. Lepas tu yang kedua pula 7 sampai 12. Dia pun ialah 5 juga. Dia selang kelas yang sama. Okey. Okey tak okey ni? Tak ada yang jawab pun. Okey Sebab maghrib lah tu ni. Jadi ni apa tu? Menurun sikit productivity. Okey Okey tak okey ni? Tak ada yang reply pun. Okey. Okey jadi yang bawah ni pun sama juga. Okey, saya tunjuk yang latihan 1 ni. Lepas tu cuma sambung je. Okey, 12 ke 15 berapa? 3 kan? 15 tolak 12, 3. Jadi yang ni pun kena 3 juga. Start pada 16 tambah 3 sampai 19. Yang ni pula. Start pada 20 sampai 23. Okey, ini pula 24 sampai 27. Ini pula 28 sampai tambah 3, 31. Dia akan jadi macam tu saja. Okey, cuba buat. Yang ini dengan yang ini. Buat dulu. Latihannya 2 saja. Sebab satu ni saya dah tunjuk dah. Ini contohlah dia duduk tengah-tengah macam risau. Okey, 31 sampai 8. Mestilah 7 kan, selang kan. Okey, ini pula mesti mula pada 30. Okey, 30 tolak 7, 23. Ini pun 23. Ni 2 lah saya tunjuk ni. Okey, kat sini mesti akan starting ni 23 starting. Mestilah dia habis 22. 22 tolak 7. Okey, jadi 15. Ini 15. Ini 15. Dan seterusnya. Okey, cuba buat dulu. Kalau ada apa-apa masalah terus message. Tulis kat chat ni. Ini senang saja. Basic. Ini dah yang 4 ni. Selang kelas. Apa interval lah bahasa Inggeris. Tu kelas interval. Dah tulis. Okey, dah siap kan? Belum lagi.
Okey, alamak, terkeluar pula. Masuk balik. Okey, cuba buat dulu. Senang je. Sampai 7.25. Okey, nanti saya bagi rehat awal 5 minit lah untuk solat, untuk mandi, untuk makan, untuk rehat-rehat sekejap. Okey, siap kita nak bincang jawapan untuk selang kelas ataupun kelas interval. Okey, jadi kita bincang jawapan. Okey, ini 31 sampai 38. Jadi starting dia ialah 39. 39 tambah 7, 40. 46 lah. Okay, ini mesti starting dia 47. 47 tambah 7, 54. Okey, settle. Kita tengok yang bawah ni pula. Okey, ini ada point. 2, jadi 0.6 lah. Okey, 0.6. Jadi kita akan start 3.0 sampailah 3.6 lah. Ini kita akan start 3.7 dan sampai tambah 6 4.2. Okay, lepas tu kita ada 4.3 lah starting. 4.3 tambah 7, 5. Ini akan start 5.1 sampai 5.7. Macam tu je. Kelas interval. Selang kelas. Okey, ada apa-apa yang muskil tak? Nak tanya tentang selang kelas ataupun kelas interval. Semua okey? 3.7 tambah 0.6. Oh, saya tersilap 4.3. 3.7. 4.3. Alamak. Ya. 3.7 tambah 0.6. Ini 4.3. Ini 4.3. Saya padam balik lah. Okey, starting dari sini. Kotak ni kecil kan? Kotak ni dah okey dah, cuma saya guna mouse. Okey, sekejap saya tulis jawapan dulu. Ini 3.7 sampai 4.3. Jadi 4.4 sampai 5. 5.1 sampai 5.7. Ya, ini ialah jawapan dia. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya nak bagi rehat dulu sebelum kita masuk pula sesi yang kedua. Tak ada persoalan Okey, jadi kalau tak ada persoalan apa-apa, kita rehat dulu. Solat, jangan rush-rush. Okey, siapa nak mandi dulu, siapa nak makan sikit, makan dulu. Nanti dalam 8-5 minit tu masuk balik lah. Okey, 8.15 kita akan start. Okey boleh Okay, saya stop dulu share screen. Saya stop recording.